I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what? Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, aku buat video ni pagi. Okey, jadi aku harap video ni banyak membantu korang. Aku harap lah. Okey, sebab kita dah masuk game week 32. Okey, baru habis game week 31 pagi tadi. Last game tak silap aku perlawanan antara Leeds United dengan Liverpool berkesudahan dengan kemenangan berpihak kepada Liverpool. Okey, 1-6 tak silap aku game tu. Okay guys, by the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang yang dah komen channel aku ni. Okay, insyaAllah aku akan berbetulkan mana yang aku kurang. InsyaAllah aku betulkan. Okay, channel aku ni banyak pasal Fantasy Premier League. Tapi yang biasa tu okay lah. Tapi aku nak teruskan benda ni. Kalau panjang lah cerita ni. Okay, okay. Berkenaan dengan aku punya point. Ini point aku untuk minggu ni. So far kalau kau tanya aku, untuk poin tak ada masalah 68, tapi untuk kedudukan aku yang sekarang ni agak turun naik. Okey, kita boleh tengok kat situ dalam 4 game yang ada 5 game ni lebih kurang dekat situ je. So aku rasa aku kena perbaiki lagi mana yang kurang untuk aku perbaiki lagi. Pemilihan player tu aku kena ambil kena orang kata study habis lah. Okey, 68 poin aku. Dalam malas aku naik 130 turun daripada 133. Sebelum ni 132 last game week 30 tu. Game week 31 aku turun 133. Dari segi overall rank pada aku tak ada masalah. 862 kira naik 800 lebih lah. Okey, 820. Ini untuk point aku. Dan bercerita pasal prediction player minggu ni. Okey, ini prediction player aku nak bagi tahu korang. Tapi sebelum tu aku bercerita dulu pasal game-game yang ada untuk game week ke-31 tu. Okey, ada beberapa kejutan dan ada beberapa andaian prediction kita yang menjadi okey, alhamdulillah lah. Okey, untuk prediction yang aku sebelum ni mengatakan game akan berpihak kepada Newcastle, antara Aston Villa dan Newcastle. Lebih berpihak kepada Aston Villa dalam game tu. Dan result korang dah tahu, Newcastle kalah 3-0. Perlawanan Chelsea dengan Brighton, aku jangkakan memang Brighton akan menang game tu, menang 2-1. Perlawanan lain Spurs dengan Bournemouth, yang aku jangkakan akan ada kemenangan berpihak kepada Spurs, tapi berbeza, kalah dengan Bournemouth 3-2. Man City macam biasa meneruskan rentak kemenangan tu 3-1 dari Leicester. West Ham seri dengan Arsenal. Okey, ini pun agak menarik sebenarnya. Ada miss penalty daripada Saka, agak rugi di situ. Okey. Perlawanan lain yang dijangka, aku rasa banyak prediction aku yang rasa agak balance kat sini pada aku. Okey, ada Man U pun menang 2-0. Liverpool menang dengan Leeds 6-1. Okey, bercerita pasal player prediction aku game week 31, ini keputusan dia. Okey, aku bercerita dua player yang menjadi dulu, iaitu De Bruyne dengan Eze. Okey, Eze sebutan aku harap aku betul lah. Okey, midfield untuk Crystal Palace, kalau ikut kedudukan dia, aku nampak 4-3-3 akan banyak lah midfield bahagian kiri kanan akan digunakan. Tak Eze, Olisi pun pada aku agak bagus juga. Okey, 5.5 dari segi price pada aku agak murah, tapi ada dua jaringan yang aku rasa banyak membantu kemenangan Crystal Palace bertemu dengan Southampton. Okey, memang banyak sangat lah. Saya tak ada apa-apa bolos kat situ. 16 poin untuk Eze. Di Brunei pula kemenangan bertemu dengan Leicester, aku rasa tak jadi masalah untuk Man City untuk menang game ni. Okey, agak mudah sebenarnya. Ini dua player yang aku rasa menjadi, dan 4 player yang kat sini adalah Malaysia, Mitoma, Joelinton, Kane. Okey, bercerita pasal Malaysia tak bermain, kita tutuplah cerita tu. Okey, kalau buka cerita ni panjang ceritanya. Okey, untuk Joelinton pula, perlawanan yang aku jangkakan antara bertemu dengan Aston Villa tu akan berpihak kepada Joelinton. Sekurang-kurangnya pada aku untuk negara tu seri lah bertemu dengan Aston Villa, tapi berbeza keputusan yang agak mengejutkan. Okey, agak bagus Aston Villa bermain dekat home. Okey, semenjak Unai Emery tu ambil, agak bagus. Okey, lagi-lagi aku nampak Watkins tu agak menjadi. Okey, Mitoma perlawanan bertemu dengan Chelsea, tak ada apa-apa jaringan, tak ada apa-apa assist daripada
Mitoma, dan satu lagi player yang aku rasa agak rugi juga aku ambil sebenarnya dalam game week 31 tu. Aku ambil Kane. Jadi tak ada apa-apa jaringan daripada Kane. Ada kalah lagi tu. 3-2, 2 point saja untuk Kane, dan ini player yang aku prediction untuk last game week 31. Kita masuk kepada prediction player minggu ni. Aku tak nak panjang-panjang cerita sebab lebih kurang 1 pagi lebih kurang aku buat video ni, jadi aku tak ada masa nak buat ni, dan banyak benda yang aku tengah buat, tengah sibuk, rumah dengan tengah kemas lagi kan. Jadi aku minta maaf sekali lagi, aku tak dapat nak sediakan kamera, sediakan video untuk kamera untuk korang tengok keadaan sekeliling aku ni. Tapi aku minta maaf, mungkin benda ni akan berpanjangan sampai habis musim ni. Sebelum aku set up betul-betul bilik ni untuk live yang sesuai. Jadi guys, tunggu. Bercerita pasal prediction player minggu ni, kalau ikut perlawanan yang ada sekarang ni, korang akan nampak akan ada blank game, iaitu tak silap aku Brighton tak main, Chelsea tak main, Man City tak main, Man U pun tak main. Dalam 4 tim ni aku rasa ramai kawan-kawan kita yang tak ada player-player tertentu, macam yang tak bermain lah. Macam Haaland, aku sendiri ada Haaland tak bermain. Chelsea pun mungkin ramai yang ada Chilwell, tapi Chilwell pun dalam semenjak Lampard ambil ni agak bahaya sebenarnya. Mungkin boleh tolak lah Chilwell sekarang ni untuk tidak berada dalam tim masing-masing. Itu pendapat aku lah. Kemudian untuk Man U pula, mungkin ada yang ada Rashford pun injured. Kita ada pun, pada aku yang aku nampak kat sini adalah Bruno yang agak sesuai untuk digunakan, tapi tak bermain minggu ni. Blank game. Kemudian untuk satu lagi tim adalah, tak silap aku, satu lagi tim. Satu lagi tim kat sini adalah Man U, Man City. Man City macam aku ada Haaland pun tak bermain, tapi mungkin boleh susunan korang semestinya, pada aku macam aku sebelum ni cakap pada video sebelum ni, susun sebelum 2 minggu game sebelum. Itu yang agak sesuai, dan pemilihan korang adalah patutnya tim yang player yang bermain. Agak rugilah kalau tak bermain. Kita bercerita pasal first player kat sini adalah sebelum tu aku bercerita pasal game-game yang menarik. Game yang menarik minggu game week kedua ni pada aku adalah Arsenal dan Southampton, yang aku rasa agak seronok nak tengok. Kalau ikut pada kedudukan, hujung ke hujung lah. Kedudukan pertama Arsenal, kedudukan ke-20 sekarang ni Southampton. Aku rasa agak, pada aku prediction aku agak mudah sebenarnya untuk Arsenal menang. Dan perlawanan kedua yang aku rasa agak seronok juga nak tengok kat sini adalah perlawanan antara Liverpool dengan Nottingham Forest. Dua perlawanan yang aku rasa agak mudah sebenarnya. Satu perlawanan yang agak mudah untuk Liverpool untuk menang sepatutnya. Bermain dekat home, main dekat Anfield, sepatutnya lah prediction aku agak mudah sebenarnya bertemu. Last game tak silap aku, pertemuan antara Liverpool dengan NFO, lebih berpihak kepada NFO. Ada last game, ada kemenangan NFO kat situ. Tak silap aku lah perlawanan tu. Kalau aku salah minta maaf ya. Kemudian untuk perlawanan seterusnya, aku rasa satu lagi perlawanan yang aku rasa ramai juga yang nak tengok, iaitu Newcastle dengan Spurs. Kedudukan antara nombor 4 dan 5 pada aku ini bukan nak kata sebagai penentu, sebab kalau kita ada lagi lebih kurang 7 ke 6 game lagi. 7 ke 6 game lebih kurang lah, 7 ke 6 game lagi. Jadi aku tak kata ini sebagai penentu kedudukan yang ada sekarang ni. Macam-macam boleh jadi. Newcastle sebelum ni dalam kedudukan nombor 3 pun kalah dengan Aston Villa, jatuh di rangka keempat. Man U menang dengan Nottingham Forest, naik ke tangga ketiga. Spurs agak maintain dekat 5. Nombor 6 masih lagi ada slot, ruang slot tu agak banyak untuk tim tertentu, macam Brighton dengan Liverpool masih terbuka lagi pada aku. Itu antara 3 game yang aku nak bercerita. Dan prediction player kita minggu ni, first adalah aku bercerita pasal antara perlawanan antara Leicester dengan Wolves. Aku boleh katakan ini game berpihak kepada Wolves lah dari segi prediction, dari segi performance yang ada. Aku meletakkan Totti, iaitu Totti Gomez, tak salah nama dia.
bermain dekat bahagian kiri defend, dan kalau ikut pada point agak menarik sebenarnya untuk Totti ni. Dan perlawanan bertemu Leicester, pada aku prediction aku mengatakan yang game ni akan dimenangi oleh Wolves. Okey, nak kata banyak sangat Mamat ni main tak lah, tapi semenjak berapa minggu ni agak bagus main. Dari segi shoot on target semua tu korang tak nampak, pada aku lebih banyak kepada defend. Korang boleh tengok study benda kat situ. Okay. Dan pertemuan minggu ni bertemu Leicester dan perlawanan seterusnya pada aku agak sebenarnya mudah, iaitu perlawanan seterusnya bertemu Crystal Palace. Kalau ikut performance yang ada, aku kata akan ada dari segi 4 game yang ada ni lah, aku antara Leicester, Crystal Palace, Brighton dengan Aston Villa. Aku boleh katakan mungkin akan ada kemenangan dan seri di situ. Kekalahan mungkin ada satu sajalah pada aku untuk 4 game ni. Dari segi pertemuan antara dua game ni, antara Leicester dengan Wolves, aku rasa lebih berpihak kepada Leicester. Last 5 game lah yang aku nampak. So tapi aku meletakkan dia sebagai pilihan aku. Okay, ini untuk first player. Second player kat sini adalah aku meletakkan Eze. Boleh katakan agak bagus dalam beberapa minggu ni. Perlawanan yang ada pada Crystal Palace pun pada aku agak mudah, agak senang. Dari segi kita tahu yang Vieira pun dah dilucutkan jawatan dekat Crystal Palace dan ditutup oleh new manager kat situ. Okey, jadi ada sedikit perubahan yang agak besar dalam kedudukan Crystal Palace dari segi formation pada aku nampak agak ketara lah sebenarnya. Kedudukan Crystal Palace nombor 12. Okey, harga untuk Eze pun pada aku tak beberapa nak mahal, boleh sedang elok. Okey, kata 5.5. Dari segi total point agak bagus untuk musim ni. Bertemu dengan Southampton, aku rasa nice game yang menarik, seronok nak tengok. Ada serangan yang menarik sebenarnya daripada Crystal Palace bertemu Southampton. Mungkin kalau tanya aku, game ni boleh katakan game Crystal Palace lah. Okay. Ada gol untuk game week 31 untuk Eze. 2 gol tu, wow, banyak point kat situ. Okay, siapa yang ada player ni agak menarik lah. Tapi untuk prediction aku minggu lepas, aku letak dia, sekali lagi aku letak dia lah dalam tim. Dari segi shoot on target boleh katakan okey, 3-2. Okey, yang lain-lain tu segi statistik boleh tak berapa nak nampak sangat, sebab tak banyak key pass yang ada daripada Eze. Okey. Kemudian sebelum tu aku cakap, aku tu seorang cakap Maman ni agak bagus, pandai mencari ruang pada gol untuk gol. Itu yang aku nampak untuk Eze ni lah. Okey. Kemudian untuk beberapa minggu ni pada aku agak mudah, dan sepatutnya dari segi 4 game yang ada ni untuk Crystal Palace, sepatutnya 3 kemenangan dah tentu ada, aku nampak kat sini. Okay. Jadi kita akan tunggu result yang ada. Kemudian untuk third player kat sini adalah Andres, iaitu player Fulham. Dari segi kedudukan Fulham sendiri dan nombor 10, price yang pada untuk Andres pun pada aku tak berapa nak mahal, 4.3. Perlawanan bertemu dengan Everton tu bukan nak kata Andres ni agak bagus, tapi aku rasa aku lebih suka meletakkan dia dalam minggu ni. Okey, dia bertemu dengan Leeds ni pun dalam kedudukan yang ke 17 tak salah aku. 17 okey, sorry, ke 16. Okey, jadi sepatutnya agak mudah sebenarnya Fulham menang. Dari segi advantage aku rasa terus terang aku cakap agak mudah untuk Fulham menang. Dari segi shoot on target kau boleh nampak kat situ agak tinggi. Dari segi kedudukan aku boleh katakan kedudukan formation yang ada pada Andres sekarang berada di tengah. Okey, aku sebenarnya selain daripada Andres tu, mungkin kalau kau tanya aku lebih suka tengok antara dua player lagi, Rims dengan Reed tu. Pada aku agak best juga sebenarnya. Ini boleh dibawa dalam minggu akan datang, sebab kalau ikutkan game week ke-32 akan double game. Dia akan bertemu Aston Villa dengan Man City. Okay. Pada Man City pada aku agak susah sikit lah sebenarnya. Tapi untuk Aston Villa ni dari segi performa aku boleh katakan Aston Villa bagus lah. Tapi untuk game ni kita boleh nampak macam-macam boleh jadi. So kita kena tunggulah juga result untuk game untuk Fulham selepas ni. Kemudian untuk player yang keempat kat sini adalah Saka. Yes. Kalau kau tanya aku kenapa ambil Saka, okay. Walaupun kita tahu yang perlawanan 31 ni sepatutnya lebih berpihak kepada
Arsenal untuk menang, iaitu bertemu dengan West Ham. Ya, sepatutnya bukan nak kata game yang mudah lah sebenarnya, tapi sebab pada aku berkata begitu sebab Arsenal berkunjung ke tempat West Ham, advantage lebih pada West Ham lah, bermain dekat home sendiri. Tapi sepatutnya lah ada kemenangan dekat situ, iaitu miss penalty daripada Saka sendiri, agak rugi kat situ. Kalau korang tengok point kat situ pun kosong tau, kosong. Okey, agak rugi. Dari segi price pada aku agak mahal, 8.6. Dari segi shoot on target untuk statistik pada aku tak ada masalah untuk Saka ni, dan aku rasa dia akan bangkit dalam game akan datang, iaitu bertemu dengan Southampton, bermain dekat home. Aku rasa sepatutnya game ni menjadi mudah untuk Arsenal untuk menang sebelum bertemu dengan tim yang agak bagus untuk musim ni. Bukan ada tim yang tak bagus macam Man City. Okey, untuk Chelsea yang masih lagi terumbang-ambing dengan kedudukan manager yang bukan manager lah, kedudukan player yang perform player yang ada pada player pun tak berapa nak cantik untuk Chelsea. Mungkin sedikit ruang lah untuk Arsenal menang dengan Chelsea dalam game tu. Walaupun kita dalam pertemuan last antara dua tim, antara Chelsea dan Arsenal tu seri, tak salah aku, seri game tu. Okey, dan seterusnya akan bertemu dengan Arsenal. Nak katakan ini adalah player yang agak berpanjangan untuk korang pegang, tak. Tapi macam kita tengok sebelum ni, setiap ada player yang kita pegang, midfield ke forward ke, yang aku rasa boleh memberi mata pada korang, point korang, aku rasa tak ada masalah. Kecuali kalau korang pegang bahagian defense, mungkin akan ada ceroy kat situ. Okey, jadi elak pada aku elakkan untuk ambil player defense untuk big team ni lah. Lagi-lagi perlawanan yang bertemu tim besar lah pada aku. Jadi untuk player yang keempat dan player kelima kat sini adalah aku meletak sekali lagi Watkins. Walaupun sebelum ni untuk game 3-1 aku tak letak, tapi untuk kali ni aku letak sekali lagi Watkins. Agak bagus Aston Villa selepas Unai Emery ambil. Ada sedikit peningkatan, bukan sedikit, banyak pada aku peningkatan untuk Aston Villa dari segi defense, dari segi midfield, dari segi attacking, semua pada aku agak bagus. Okey, perlawanan bertemu minggu ni ada bertemu dengan Brentford, bermain dekat away, dan perlawanan seterusnya boleh nak kata okey, macam sebelum ni aku cerita pasal Saka. Kalau korang memilih untuk player midfield, better lah daripada korang memilih player defense. Dari segi price pada aku tak ada berapa nak mahal, sedang elok daripada selain daripada ambil Tony tu yang sentiasa ada goal walaupun kalah, tak apa. Untuk Watkins tu pada aku satu player yang tak tamak pada aku. Player ni memang tak tamak aku rasa. Sebab dalam game bertemu dengan Newcastle pun kita tengok game tu, kita boleh nampak yang force pada untuk aku untuk Watkins agak sesuai sebenarnya. Dari segi statistik aku rasa agak tinggi juga untuk Maman ni. Okey, 6-4 dan 5 dah player aku dah sebut, dan player terakhir kat sini adalah player extra, dan player extra ni agak menarik sebenarnya untuk dipegang dalam beberapa game, iaitu Salah. Okey, agak terumbang ambing musim ni Liverpool, terus terang aku cakap. Lagi-lagi aku nampak yang paling teruk adalah bahagian defense. Okey, dan satu lagi position yang bukan dari segi defense, aku rasa aku lebih mengatakan dari segi attacking. Okey, selepas Mane keluar, Jota pula injured, aku rasa agak pincang, agak bermasalah sedikit bahagian attacking untuk Liverpool. Tapi selepas Jota elok ni nampak menarik, dan Klopp juga memberi banyak ruang pada Gakpo dengan Nunes untuk beraksi dengan Salah, dan Salah aku menjadikan sebagai pilihan aku dalam prediction kali ni. Kedudukan Liverpool sendiri nombor 8, masih terbuka untuk berada dalam kedudukan ke-6 antara Brighton, antara Aston Villa, antara Liverpool, dan boleh katakan satu lagi tim yang aku rasa Brentford pun agak boleh untuk berada dalam kedudukan ke-6. Agak berebut lah untuk musim ni kedudukan ke-6 pada aku. Dan mungkin Liverpool sendiri sekarang tengah berusaha juga untuk membaiki kedudukan dia. Mungkin bukan nombor 6, mungkin nombor 5, mungkin nombor 4, boleh jadi macam-macam. Sebab kita ada lebih kurang 7 game, 6 game lagi, macam-macam boleh jadi bro. Okey, perlawanan bertemu dengan Leeds pagi tadi, pagi semalam okey, pagi semalam lebih berpihak kepada Liverpool. Ada kemenangan yang agak besar situ adalah 1-6, dan Salah sendiri menjadikan 2 gol. Tak silap aku 2 gol lagi adalah Jota, 2 gol, dan 2 ada gol daripada Nunes, tak silap aku. Okey, aku tak sempat nak tengok
penulang tayang video game tu. Tak apa, nanti aku tengok. Okey, dari segi shoot statistik agak normal untuk sebagai seorang midfield. Aku rasa untuk dipegang lama untuk player Liverpool agak bagus. Tapi untuk player yang betul-betul boleh buat jalan cerita, boleh menjadikan game yang menarik, poin yang menarik, salah satu selain daripada Salah ni adalah satu lagi player adalah Jota. Tapi aku rasa tak rugi sebenarnya, sebab game week ke-32 akan ada double game untuk Liverpool. Aku rasa nice kalau nak pegang. Jota sendiri pun tengok kejap kita tengok. Jadi okey, Jota saja mana Jota? Sekejap. Tak jumpa pula. Jota sendiri ada 16 poin. 16 poin untuk game week ke-31 tu. Aku rasa Jota pun salah satu player yang korang boleh pakai. Dan dari segi perlawanan, dari segi minit play untuk Jota pun pada aku agak tinggi. Lebih daripada 60 minit dalam semenjak dia okey ni, selepas injured ni. Aku rasa nice untuk pegang Jota. Untuk lagi-lagi double game yang akan datang bertemu dengan West Ham dengan Spurs. Okey, aku rasa okey, boleh. Okey, dan itu 6 player yang aku dah sebut. Aku ada sebut Totti, Saka tadi. Siapa lagi aku sebut? Andreas, Salah, Watkins. Aku rasa masing-masing kawan-kawan kita masing-masing ada pilihan masing-masing. Tapi ini sekadar orang kata apa yang aku tunjuk pada korang adalah sekadar prediction aku. Aku tak banyak nak tengok view mana lemah white line, tapi aku rasa ini prediction aku. Mungkin macam-macam boleh jadi. Mungkin ada yang bagus, ada yang tak bagus. Untuk pemilihan korang player, lagi-lagi kita akan bertemu dengan double game, kita akan bertemu dengan blank game. Jadi susunan player korang kenalah betul. Okay, bercerita pasal main topik minggu ni, tak ada berapa nak kata main topik aku lebih suka bercerita pasal Arsenal Man City lah. Okay, kedudukan nombor 1 dan 2 yang masih lagi terbuka, yang rasa tidak sepatutnya lah perlawanan bertemu dengan West Ham tu berkesudahan dengan seri. Patutnya Arsenal patut maintainkan performance yang ada. Tapi macam biasa, aku nampak untuk Arsenal ni daripada dulu, ini bercerita pasal dulu sampai sekarang lah. Pada awal-awal performance ni agak cantik, setiap minggu nampak cantik, tapi di ujung-ujungnya terceduk. Itu yang pernah terjadi mana-mana tim pun pernah jadi. Okey, tapi untuk kali ini kita akan nampak lah persaingan yang agak menarik sebenarnya, kedudukan nombor 1 dan 2 dan kedudukan nombor 6 yang rasa masih lagi terbuka antara Aston Villa, Brighton, antara Liverpool lagi yang boleh. Aku rasa terbuka lagi. Kedudukan 3 tu pun pada aku masih terbuka lagi. Boleh jadi Spurs, boleh jadi Man U, boleh jadi Newcastle. Jadi kita kena susunan lah. Pada aku kalau bercerita pasal favourite team, mungkin dalam 11 player yang kita ada ni, aku rasa semua korang nak tahu player yang favourite. Tapi inilah game untuk Fantasy Premier League. Tak kira favourite, tak kira player mana kau minat, kalau betul susunan korang, aku rasa tak ada masalah untuk dapat poin yang agak cantik. So guys, itu saja untuk malam ni, pagi ni, minta maaf, pagi ni. Terima kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang dah tengok video ni. Aku harap video ni agak membantu korang. So kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.